Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم وجعل شرورهم على نحورهم وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini sama-sama kita boleh ikuti ruangan pengajian malam kita sebagai biasalah. Pada malam ini insya-Allah kita akan baca lagi perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala yang hendak menerangkan kepada umat Islam akan pegangan salafis salih yang landas di atas bantasan mazhab salaf. Kebanyakan lah makna kata matan ni mu'zam dia tu, kebanyakan dia tu dia bantukan mazhab salaf insya-Allah taala. Setelah daripada kita baca perkataan Imam wa kulluhum qala rahimahullahu taala wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlih, kita telah syarah dan telah kita ambilnya fahami daripada perkataan Imam dan boleh kita reti dan faham apa yang telah kemukakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini. Pada malam ni kita akan ikuti bersama pada perkataan yang ke-38. Ulama kita tu letak jadi rakam supaya mudah anak cucu kita nak mengaji, nak belajar, nak baca, nak hafal, jadi mudah. Mata dia lebih kurang ni ya. Mata dia lebih kurang mata besar ni. Mana tu semua ni alulah kita tengok ada 30 muka lah kita kata. 30 muka kitab kecil-kecil. Kitab saning. Kutip lah bukan kitab ni. Mana mata lah. Kita pegang zaman dulu lagi ni. Halus ni. Maka sayugianya budak-budak kita nak ngaji ni. Kita kena ada dah dalam kocek tu. Tengok sokmu. Hafal, ingat, duduk dalam dada. Supaya gapo? Supaya mudah kita nak faham kata apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Dia buat rakam. Ada rakam dia ni di sini ni kata gitulah. Kita baca mari sampai dah pada perkataan yang ke-38. Perkataan yang ke berapa? Yang ke-38.
Baik. Tak apalah. Ni makna kata kita hak kecil. Mata hak kecil, hak halus. Tak apalah, kita siap sedia bagi apa nama pelajar-pelajar kita lah. InsyaAllah. Mari kita tengok pada perkataan Imam katakan pula 38 tu, dia kata wa huwa, dan ia Allah subhanahu wa ta'ala muta'alin, yang maha tinggi ia. Allah Ta'ala tu maha tinggi ia anil adadi, daripada segala lawan, segala lawan ni, wal andadi, dan daripada segala yang menyamai. Adad jamak daripada diddun. Did di sini makna kan? Makna lawan ni. Tak ada pia nak lawan Tuhan boleh macam gitu. Tu. Wal andad, andad ni jamak daripada niddun. Gapo mana andad? Andad mana menyamai, wak sama, wak supo. Tak leh lah. Pada hakikat lah kita kata, pada kaifiat dia, hakikat dia memang dia tak serupa. Ada pun panggil re, sebut te, hak tu kita pehedah lah, kata panggil re sama. Nampak? Panggil re serupa lah. Tetapi tepat hak tak samanya iaitu pada hakikat tu. Hakikat Tuhan, kaifiat Tuhan tu memang situ tak sama. Sama sekali. Itu maksud kata wa huwa muta'alin, dan ia itu muta'alin, maha tinggi. Tinggi di sini katanya ahli sunnati wal jamaah duduk di atas mazhab salaf, ia isbat tinggi itu ada 4 bagai. Nah, 4 bagai. Yang pertama, Allah Ta'ala maha tinggi zat dia. Zat Tuhan kita ni maha tinggi di atas segala makhluk. Tu makna maha tinggi. Yang kedua, tingginya sifat Tuhan. Sifat Tuhan ni tak ada siapa dia nak banding boleh. Tak ada. Nampak tak? Yang ketiga, tingginya kemegahan Tuhan. Kemegahan Tuhan. Tinggi. Semua tu. Yang keempat, tingginya perintah Tuhan. Pemerintah Tuhan pun maha tinggi. 4 perkara ni wajib di atas setiap orang yang beriman kena isbat. Hak ni lah mazhab salaf yang diberjalankan oleh tokoh-tokoh ulama kita semenjak daripada ambil ilmu pengetahuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita hari ni. Ini panggil mazhabus salaf. Semua pakat sebut belaka. Hingga ulama tempat kita pun sebut dalam kitab-kitab mereka mazhab salah. Nak pergi engkar tak boleh lah. Nampak tu tak? Mereka mazhab jalan ni Jahmiyah ada sekarang ni nak akaknya loko Jahmiyah, lambang Jahmiyah itulah yang tolak kata di sana tak ada mazhab salaf. Itu adalah gapo orang panggil bahasa kita ni, makna kekurangan ilmu pengetahuan mereka. Nak buat gano dia tak tahu. Nah, dia kecek ikut gitulah apabila tak tahu tu. Kemudian di sini ni apa makna kata muta'alin? Ai murtafi'. Tanda taruh sikit, muta'alin makna murtafi'. Murtafi'. Tanda taruh sikit lah situ tu, dabik taruh sikit. Muta'alin ai murtafi', terangkat. Dengan apa? Bizatihi wa qudratihi wa qahrihi wa sifatihi. Tanda taruh situ nah. Dengan zat dia, kekuasaan dia, pangkat dia dan sifat dia. 4 perkara tu. Tinggi daripada apa? Anil adad. Daripada al-adad. An pakalimat 5 truk. Tinggal. Mana kata tinggal, mana tak capo, tak boleh nak buat banding. Allah Subhanahu wa taala, zat dia, sifat dia, nah, perbuatan dia, pangkat dia, kemegahan dia, tak boleh. Tinggi daripada al-adad, daripada segala lawanan. Ada lawan. Siapa nak pergi lawan? Lalu nak takkid di sini kata tak ada lawan ni bagi Tuhan kita. Nampak tak? Dan wal andad. Dan daripada segala apa? Segala
yang menyerupai. Nah, yang menyerupai. Kalimah al-andad ni jamak daripada nid ni. Bahaya molek nah sini nah. Nak royak kata gapo? Nak royak kata kita wi faham kata Allah Subhanahu wa taala ni zat dia ni adalah kira-kira kada sungguh. Utama sekali kita sebagai orang Islam wajib beriman kata zat Tuhan kita ni ada sungguh ti. Ada sungguh ti makna gano? Makna boleh kita lihat dia. Bila? Apabila Tuhan nak kita lihat, nampak. Tapi di dunia ni Tuhan janji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata tidak ada siapa diri mana-mana nak boleh tengok Tuhan malaikat dalam dunia ni. Tuhan kata tak mungkin. Malaikat kena mati dulu. Sebab apa? Ulama kata mata hak Tuhan jadi kita sekarang lah ni dalam dunia ni dia tak kekal. Maka bagaimanakah mata yang tak kekal nak tengok zat yang kekal abadi? Tak boleh, tak sesuai. Apabila bakit esok, boleh tengok. Maka boleh tengok tadi itu menunjuk kata Allah Subhanahu wa taala itu ada sungguh ti. Ada zat dia tu ada sungguh. Bukan makna kata ada dalam kira-kira sebagaimana mazhab Jahmiyah, bukan. Nampak tu tak? Dia suku daripada kita. Dia suku daripada kita, suku daripada makhluk kita. Tak gelomok dengan makhluk. Zat Tuhan ni tak masuk dalam makhluk, makhluk tak masuk dalam zat Tuhan. Fasil, ada perbezaan. Ada perantara di antara khalik dengan makhluk. Itu wajib kita beriman. Kemudian Allah Ta'ala ini di zat dia tu nama dia ada sedia kala dah. Mana kata zat Tuhan ni bukan mata data zat dulu kamar dia letak nama kamar dia dak bukan gitu. Zat Tuhan kita serta nama sedia kala. Ya tak serupa manusia ni hari ketujuh baru nak tak nama. Ada pun zat Tuhan kita dak. Nama tu sedia kala sama dengan zat dia tu lah. Tu dah. Ni dia. Kemudian di zat Tuhan tadi itu bukan sekadar nama. Tahu mana kata Tuhan kita ada nama? Tuhan lah royak. Di mana Tuhan royak dalam Quran? Nak lari tak boleh pada Quran. Tuhan kata walillahil asmaul husna. Bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang kemocok keelokkan. Kemocok keelokkan. Itu makna kata Tuhan kita. Tuhan kita ada zat, Tuhan kita ada nama, kemudian Tuhan kita ada sifat. Adanya as-sifat. Sifat tadi itu ada di mana? Ada di mausuf. Mausuf tu zat Tuhan lah. Tu. Kemudian Allah Ta'ala ada perbuatan. Allah Ta'ala nak buat gapo. Kita ngaji belakang tu. Semua daripada hak Allah sebut tadi itu Imam Tahawi letak muqaddimah awal lagi. Zat dia, nama dia, sifat dia, perbuatan dia. Tapi di sini Imam nak akad kata, ya Allah Ta'ala mempunyai zat. Ya Allah Ta'ala mempunyai nama. Ya Allah Ta'ala mempunyai sifat. Ya Allah Ta'ala mempunyai perbuatan. Tapi wahuwa muta'alin. Tetapi dia itu terangkat daripada lawanan dan benda yang sama, benda yang menyamai. Benda yang menyamai. Sebab itulah nama kita sebut serupa. Sifat kita sebut sama. Nama Tuhan sebut tula dengan nama hak ada di manusia. Sifat Tuhan kita sebut sama ya dengan sifat yang ada di diri manusia. Pada sebut tak ada salah gapo. Di situlah mazhab salah orang kata qadrul mushtarak. Qada yang mushtarak. Faham qada mushtarak tak? Mana qada yang campur di antara panggil. Campur di antara sebut tak. Sebut sama-sama sebut. Wa huwa as-sami'ul basir. Dalam ayat lain Tuhan kata hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu
Faja'alnahu ay khalaqnahu ay al-insan tadi itu lana sami'an basira. Sami' basar juga. Tuhan sebut sama. Nampak tu tak? Serupa dengan sifat hak lain lagi, nama hak lain lagi. Pada panggil ke, serupa. Orang panggil qada yang musyarakah di antara khaliq wal makhluk. Heran gitu. Maka tubik kaedah kata, siapa dia gi tolak qada yang musyarakah di antara khaliq dengan makhluk, maka itulah orang mu'attilah. Orang yang mengurangkan nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Hai lagi. Nawi kita faham jadi molek nah sini nah. Mana kata man nafa qadral mushtarak faqad attal. Siapa dia gi nafi, gi tolak qadar yang mushtarak. Qadar yang mushtarak di antara khaliq dan makhluk, maka orang ning adalah orang mu'attilah. Tak boleh nak ayat kata Tuhan ni namanya Sami', sifat dia Sam'. Tak boleh nak kata. Ni orang mu'attilah. Nampak tu tak? Orang yang kelajak dalam masalah nak membersihkan Allah Subhanahu wa taala sampai ke meniadakan. Ni salah. Itu salah. Itu maknanya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bagi dia umpama. Ya, tak ada umpama bagi Tuhan. Pada hakikat tak ada umpama bagi Tuhan. Tidak ada semih bagi Tuhan. Tidak ada menyerupai bagi Tuhan. Tak ada siapa pun di kalangan makhluk mana-mana pun yang musyarakah, yang sama, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hakikat. Bukan pada nama, bukan pada sifat, pada hakikah. Nampak tu tak? Ini adalah fitrah manusia yang tak capur akal fikiran dia dengan ilmu kalam ke, dengan ilmu falsafah ke, dengan metodologi hak pelik-pelik. Dia akan salim, dia akan sempurna. Sempurna lagu mana? Ya wak beza di awal dah kata Tuhan suku, dia suku. Cuma dalam masalah kita nak itlakkan nama bagi Tuhan, kena dengar Tuhan. Jangan pandai-pandai nak letak nama bagi Tuhan, hak Tuhan tak ada kata. Tak boleh, sebab kita ngaji dah. Ba' asma'ullah ta'ala adalah tauqifiyah. Benda yang berhajat pada dalil daripada syarak. Nak letakkan nama ni bagi Tuhan, pasti kena dengar daripada Tuhan sendiri. Tak boleh kita pandai-pandai. Juga masalah apa nama? Sifat khabariyah. Di sana dalam mazhab salah ni ada sifatuz zatiyah, di sana ada sifat khabariyah. Sifat zatiyah terkadang dapat idrak dengan akal, boleh faham dengan akal. Kata Tuhan pasti kena hidup, Tuhan pasti kena dengar, Tuhan pasti kena melihat, Tuhan pasti kena kuasa, Tuhan pasti kena kanak dan sebagainya. Tunjuk dengan akal. Mari dalam syarak pun royak gitu juga. Jadi soalan kata muwafaqah di antara akal dengan dalam syarak. Ada di sana dinamakan sifatun khabariyah. Sifat yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada hamba. Maka di situ mazhab salah taslim. Apa makna taslim? Yakni tundukkan akal fikiran kepada wahyu syarak hak khabar tentang hadiah. Itu mazhab salah, ia tak mu'aradah Tuhan. Apalah, mana kata tak mu'anid bagi Tuhan, tak mu'aradah bagi Tuhan, mana kata tawak belakang dengan ajaran Tuhan. Terima Tuhan katakan gitu ke gitulah. Tapi ia reti kata dia antara khalik dengan makhluk ada beza, tak ada. Nak kata nak serupa tu tak ada. Nampak tu tak? Ini cara yang dijelaskan oleh tokoh-tokoh ulama kita di dalam manhaj salaf yang bersanad sampaikan kepada Tuhan. Kitab salah ni khususiyat dalam tu ada sanad. Haddasana fulan, haddasana fulan, haddasana fulan. Kamari kita boleh tahu kata pendapat ni siapa kata. Orang korong mana, tokoh ulama mana. Tu. Dalam kitab dia ada ayat Quran, ada hadis Nabi, ada perkataan sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in. Dan ada dalam tu qawaid, asah-asah nak bantukan Alkitab dan Al-Hadis Nabawiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah konsep ataupun lambang mazhab salaf yang ulama-ulama kita nak akad dera suruh pergi dengannya. Hari gitu. Tu maknanya gitu. Kalau gitu
kalimah wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad, kita boleh faham lah. Imam At-Tahawi nak royak tu. Ni panggil sifat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, banyak dalam Quran. Nampak tu tak? Kita nak ambil dana nama Tuhan dengan sifat Tuhan, ambil daripada Quran, ambil daripada hadis An-Nabawiyah. Tu. Lain tak usah kacau. Nampak tu tak? Sebab masalah kita nak menamakan Tuhan, nak mensifatkan Tuhan, turut Tuhan. Turut Tuhan, turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak gitu? Dan konsep mazhab salaf, dia menyuci dengan cara umum. Faham malak? Menyuci dengan cara umum maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat kekurangan dengan cara jumlah gitu. Di Tuhan kita tak ada satu pun sifat kekurangan. Tu yang kecil gitu. Ada pun sifat kesempurnaan, sebut 1, 2, 3, 4 kata gitu. Nampak tu tak? Itu mazhab salaf, mana kata dia menyuci dengan cara umum, dia isbat dengan cara pendetailan satu. Ada beberapa orang yang tak ada duduk di atas mazhab salaf ataupun mazhab salaf, dia menafi menyuci dengan cara tafsili. Lah mana? Tuhan tak apa nama? Tuhan tak atas, tak bawah, tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang, tak dalam alam, tak luar alam, Tuhan tak kanan, tak kiri. Nampak tu tak? Tuhan tak kuning, tak hijau, tak putih, tak hitam. Aja kot tu. Tuhan tak panjang, tak pendek, tak panas, tak sejuk. Itu yang nafi gitu. Itu adalah mazhab yang bukan daripada mazhab salaf. Heran tu? Ia bukan mazhab salaf. Mazhab salaf iaitu tolak dengan cara jumlah. Allah Ta'ala itu tidak ada satu pun daripada kekurangan. Ia makan dengan akal kata. Cuba kita masuk dapat orang besar. Mung ni besar orang-orang akak Tuhan akak pangkat, tak ada kata mung tu ada sifat kekurangan. Alhamdulillah Tuhan beri sifat kepada mung tu sifat kesempurnaan. Dengan kita masuk dapat orang besar kata mung ni tak gila, mung ni tak bukan, mung ni tak gila, mung tak bakhil, mung tak hitam, mung gitu. Sedap dengar tak pasal tu? Nampak tu tak? Mung tak gila nak isbat kata mung tu apa nama? Berakal. Mung tak bakhil nak isbat kata mung tu hati murah. Sedap dengar tak lagu tu? Manusia pun tak silap tu. Sebab itulah mazhab salaf adalah mazhab fitriyah, mazhab fitrah. Yang kita dengar daripada Tuhan, dengar daripada Allah Ta'ala, dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan kita bawa datangkan apa nama perkara-perkara yang kita kena faham sebagaimana Tuhan nak faham. Mudah bagi orang yang nak, tapi payah bagi orang tak sah. Nampak tu tak? Tu. Itu cara dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ni kata kedak dalam Quran sebagaimana Imam Tahawi kata. Imam Tahawi kata wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad. Sedangkan ia Allah Subhanahu wa taala maha terangkat, maha tertinggi daripada berapa? Daripada segala lawan ni dan daripada segala benda yang menyamai. Ambil dana kalimah segala. Usama. Ambil dana apabila kita terjemuh daripada segala. Ambil daripada makna jamu. Ambil daripada lafaz makna jamu. Terkadang ambil daripada lafaz jins kalau kita sebut dengan mufrad. Supaya kita kata la ilaha. Ilaha tu mufrad tu. Tetapi kita buh makna segala juga. Sebab apa? Sebab nafi jenis. Nafi al-jins. Tak apalah situ. Baik. Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dia faham daripada perkataan Tuhan. Tuhan katakan Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Itu ayat tu. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tertinggi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada apa yang mereka itu menyungutui. Menyungutui nak buat semeh, nak buat sebanding, nak buat serupa, nak buat menyamai. Tu makna tu. Tuhan sendiri yang menyuci dirinya daripada perkara-perkara al-andad wal adad. Tuhan sendiri yang tolak daripada dirinya. Heran tu? Tu dia. Kenapa Tuhan menyucikan diri? Kerana ada manusia buat sama dengan Tuhan. Buat sama balik perwaktan Tuhan, buat sama balik ibadat Tuhan, buat sama balik kerja Tuhan, buat sama. Ya tak sama dah di antara yang menjadi dengan kena
yang menjadi dan perkara yang kena jadi, tak serupa. Tu apa ayat afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun? Sama ke di antara yang menjadi dengan perkara yang kena jadi? Tak mikir ke? Tu khitab akli dalam Quran. Sebab itulah dalil nakli mengandungi dalil akli. Quran ni ataupun wahyu ni sama ada nabawiyah ataupun Quraniyah, dua tu yang menunjuk dalil tu akal. Tapi akal fitriyah. Akal yang tak kelajuk. Apa mana akal fitriyah? Mana akal yang asal. Akal yang tak campur dengan moga lain. Nampak hak molek jadi molek, hak tak molek jadi tak molek. Tu makna akal fitri. Heran tu. Itu panggil akal fitriyah. Baik. Kemudian satu lagi Tuhan nak menyucikan diri dia daripada ayat Quran ini. Mana? Tuhan kata subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Yalah tak? Amma yasifun. Suratul An'am ayat 100. Tanda taruh. Dhabit ayat Quran taruh. Kata Imam Tahawi faham daripada mana? Perkataan ini Imam Tahawi faham daripada ni. Salah kata kita faham Quran mengikut laluan pahami alim ulama kita. Tak tinggal kita terhadap ulama-ulama umpama ni, kita tak tinggal. Nampak tu tak? Kita faham Al-Quran was sunnah mengikut alim ulama yang diterima oleh apa nama? Ummatul Islamiyah. Yang diterimakan oleh umat al-Islamiyah. Itu satu. Dua dah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Tadi suratul Yunus ayat 18. Ayat yang kedua ni, yasifun ini ayat suratul Al-An'am ayat 100. Faham lagi? Satu lagi kita ambil tiga. Ambil tiga dalil di sini daripada Quran yang Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala faham daripada tiga ayat ni tubik kaedah wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad. Mana? Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Suratul A'raf ayat 190. Maka maha tinggilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perkara-perkara yang mereka itu menyengutui. Menyengutui wak sama, wak ada gulawe, wak semih, wak sebanding. Tak, Allah Ta'ala maha tinggi pada tu. Tak kena mengena dengan Tuhan. Faham tak? Itu maknanya. Jadi Ta'ala ni kita ulama ya wi makna tu banyak. Taqaddasa boleh, tanazzaha tak apa, taraffa'a boleh. Heran tu, taqaddas mana maha suci. Tanazzaha maha bersih. Taraffa'a terangkat. Makna kata tak jadi bawah. Heran tu. Maka lafaz-lafaz umpama ni orang panggil lafaz yang menunjuk di atas kita nak membersihkan Allah Ta'ala daripada kekurangan. Dia yang membersihkan dirinya daripada kekurangan Allah Ta'ala sendiri. Di mana? Dalam ayat 3 tadi yang kita dengar tu. Ulama mari faham daripada 3 ayat tu, tak tubik kaedah kata wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad. Faham? Ni cara mazhab salah ya ajalah tu. Ya wari kaedah, kami kaedah ni sandar pada mana? Dok mana kaedah ni dalam Quran, dalam Al-Quran? Tu cara-cara mereka itu mengaji belajar. Nampak tu tak? Maka kita nak kata maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada gapo atik? Cuba misal so. Orang wak supa, wak semih Tuhan ni supa dengan makhluk. Seperti apa? Nisbah bagi Tuhan isteri. Dia puak-puak Nasara rakyat kata isteri bagi Tuhan. Maka Tuhan kata anna yakuna lahu walad. Bagaimana nak ada bagi Tuhan tu anak? Ayakula apa nama? Walam takul lahu sahibah, dan tidak ada bagi Tuhan itu sahibah, mana isteri tak ada. Tuhan tolak daripada diri dia. Anak pun tak ada, isteri pun tak ada. Heran gitu. Itu makna kata nak pergi banding. Nisbah bagi manusia sempurna. Orang ada isteri nisbah bagi manusia sempurna. Orang ada anak nisbah bagi manusia sempurna. Tapi ada pada hak Tuhan, itu adalah kekurangan. Dia tak serupa. Ada lagi wak qiyah syumuli tak boleh. Qiyah syumuli lah. Mana kata wak sama, dia kata khaliq wa makhluk. Tak boleh. Salah.
Kalau sama-sama manusia boleh kira, tapi makhluk dengan Tuhan tak boleh. Itu satu. Dan maha tinggi Allah Ta'ala daripada as-sinah. Sinah mana? Mengatuk. Wan-naum dan tidur. Dan maut. Dan mati. Tuhan ni talak tak daripada diri dia kata dia tak mengatuk? Talak tak? Mana ayat Tuhan? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dua. Al-maut Tuhan talak tak daripada diri dia? Mana? Muhammad boleh buat ayat Quran? Hak Tuhan kata dia tak mati. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Alladhi la yamut man? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan suruh kita tawakal di atas Tuhan sebab Tuhan itu tak mati. Tuhan talak daripada diri dia. Wa ta'ala 'anil asyuraka. Allah Ta'ala itu maha tinggi daripada penyengutu. Tak ada juga. Nak buat menyengutu, nak buat sama, tak ada. Heran je tak? Sebab tu dia kata, aruni madza khalaqul ladzina min qabl. Mana kata cuba rayak pada aku. Mung buat gapo gatik, mung jadikan gapo gatik. He Tuhan. Hak orang dak mengambil jadi tu, hai manusia yang dak mengambilkan Tuhan lain daripada aku. Cuba rayak aruni, cuba rayak pada aku. Tak boleh nak bagi. Tu mana kata Allah Ta'ala itu maha tinggi sungguh. Ada tak? Tu maha tinggi daripada perkara-perkara tersebut tadi. Habis itu. Kalau gitu kalimah al-mudad makna al-mudafi'. Benda yang nak tolakkan. Atau apa benda yang nak buat sebanding, buat sama tu. Tak ada. Wala niddalahu, tidak ada. Gapa nama? Menyamai, menyengutui pun tak ada juga. Malak tu dah. Ini makna kata wa huwa subhanahu wa ta'ala muta'alin 'anil adad wal andad. Itu maknanya daripada gapo tu? Daripada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Apa dah tu? Apabila kita faham situ, okey dah lah. Tak ada gapo dah. Mari kita tengok pula perkataan yang seterusnya. Perkataan Imam rahimahullahu ta'ala seterusnya. Katakan nak tengok. Tuhan kata, itu kata Tuhan pula dah. Imam kata, qauluhu rahimahullahu ta'ala, la radda liqada'ihi, wala mu'aqqiba li hukmihi, wala ghaliba li amrihi. Baca satu-satu nah. Kita apabila nak ngajar orang pula sikit lagi, baca seko-seko. Baca so tak baris wi molek, terjemah wi molek. Supaya orang boleh dengar dengan cara cerak, boleh ingat, boleh faham. Boleh syarah pula lepas pada tu kepada umat manusia. Itu makna kata ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang manfaat bagi diri dan bagi ummah. Sebab tu ulama dia kata ahli ilmu ni tak mati. Sebab apa tak mati? Sebab ilmu hidup berlari sama. Walaupun jasad dia tu matilah, tetapi ganjaran kebaikan dia tak mati. Dia tak mati. Labo orang yang sebarkan ilmu agama kepada ummah akan kekal abadi. Kekal. Walaupun lagu mana pun dia kekal. Duk siapa sokmo hak ni bi ijma'il muslimin. Tak ada khilaf. Ambil hak ijma' hasni. Ambil hak ijma'. Tapi ilmu mana? Ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Kalau ilmu hak pesing dok lawan Tuhan tu tak sedok kacau lah. Dok sebab ilmu sihir lah. Sana sebab ilmu kalam lah, ilmu falsafah lah, tak ada beda dalam lagu tu. Sebab ilmu Allah Ta'ala, yakni ilmu yang daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Orang kata ilmu tadi tu pun daripada Tuhan juga. Ya, tetapi laisa bizatihi li ghairihi. Tu bukan li zatihi. Kita nak hak Tuhan redha. Kita ngaji dah bab kandak ki Tuhan. Ya, perkara ni tak berlaku atas muka bumi ning, malaikat apa Tuhan kandak. Itu panggil gapo tu? Iradatun kauniyah. Kandak ki Tuhan hak pesing kata masuk habis. Tak kira tak molek ka molek, semua tu daripada makhluk Tuhan belaka. Tetapi hak kita naknya hak dimaksud di sini iaitu iradatun syar'iyyah. Tuhan kandak serta Tuhan redha. Gapo? Ilmu agama. Ilmu agama. Sebab tu satu hari
Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pada masa kerajaan Abbasiyah dulu, dia ada perbincangan di antara dia dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia mendahului akal fikiran dia, ilmu falsafah dia, ilmu kalam dia di atas kalam Allah Ta'ala dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia nak paksakan tokoh-tokoh ulama kita hak ahli sunnati wal jamaah, hak mazhab salah tu nak turut mereka. Walik ke arbabil bid'ah ni, dia gunakan apa? Gunakan kerajaan untuk paksanya tokoh-tokoh ulama hak faham salah tadi itu nak ikut aliran dia, dia guna kerajaan. Maka Tuhan coba Imam Ahmad ibn Hanbal pada itu masa. Bicep kecek 1, 2, 3 masalah, mereka itu tak boleh nak bawa data hujah daripada Quran ataupun hadis. Wayak dengan perasaan, akal fikiran saja. Akhir sekali Imam Ahmad kata, bawa data lah kepada aku. Aku ni orang mazhab salah, orang mazhab ahli sunnati wal jamaah, nak Quran, nak hadis. Lalu tokoh dia nama Ahmad juga. Nah, Ahmad juga, Ibn Abi Du'ad tu dia kata, mung tak pandai nak kecek dah kan? Lain pada Quran hadis ni, tak pandai nak kecek dah mung Ahmad ibn Hanbal. Lalu Ahmad ibn Hanbal jawab kata, tak ke kita ni agama Islam. Islam ni tak ke berdiri di atas Quran dan hadis ke? Kalah mana? Senyak lagi. Senyak paling kepada raja. Dengar tak raja? Ya kufur buat kita. Dengar tak raja? Ya pelekeh buat kita. Katak lagi. Godeng lagi. Pukul lagi. Ya gitu ya. Nampak ke tak? Ya gitu ya. Puak-puak habis ni kata dia nak akak manhaj habis pelak-pelak tadi tu. Ya gitu ya. Dalam sejarah. Dia gunakan helah dia, putar rancangan dia gitu. Rancangan dia begini. Gitu ya. Dia boleh naiklah satu masa tu. Tetapi ia tak kekal tak lama. Mazhab salah ni akan kekal dengan dunia ni sehingga Tuhan bangkit kiamat. Sahabat kan? Ni cara yang ulama-ulama kita tak suka kata Imam Ahmad nak boleh naik pula lepas pada tu. Nampak tu tak? Tak suka kata mazhab salah ni nak boleh naik pula pada akhir zaman yang kita duduk. Buku-buku kitab-kitab salah boleh mengajar, boleh kita mengaji. Kena ada Imam Al-Mizzi. Kena Imam Muzi. Tua kitab Tahzibil Kamal. Tok tua bagi Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Ibn Kathir kenal kan? Tafsir Al-Quranil Azim bagi Imam Ibn Kathir, tok tua dia. Satu hari dia nak mengajarkan ilmu pengetahuan tentang masalah iman tadi itu, nak mengajar kitab hak Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kitab apa? Kitab Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Ngaji bagi Imam Al-Bukhari. Nak mengajar kitab tu. Lalu Imam Al-Mizzi ni dengan cukup lengkap ilmu perada, umur pun siapa, akwal ulama pun ada, sanad pun siapa kepada Imam Bukhari dan berbagai-bagainya. Buka kitab pondok dia. Ya ada pondok juga buka kitab nak mengajar tauhid, hak mazhab salah. Baca boleh 2 muka, 3 muka. Nyamari daripada arbabil bid'ah fok tu dia kata, tak boleh baca kitab ni. Kitab ni tak boleh nak mengajar sini ni, bukan tepat ni. Gi kana? Gi hadu kerajaan. Pada zaman tu. Orang korong ke-7 ke-8 gitulah. Habis kurang tulah. Gi mengadu. Sehingga kena igak imam, tangkapnya Imam Al-Mizzi tak ada salah apa-apa. Sekadar nak baca kitab Imam Bukhari. Kitab apa? Khalqu Af'alil Ibad. Sekadar tu. Sebab itulah mazhab salah tadi tak boleh nak naik di atas muka bumi ini ataupun naik dengan cara sempurna sebab dah ada orang duk tutup umpama tu. Sebab itulah kita kena ngaji sejarah, kata lagu mana cara marinya agama kita. Nah, pahami agama kita mari lagu mana, duk sutuk di mana. Sebab akidah yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari dari Khalqi Af'alil Ibad, akidah Imam Ahmad duk dalam tu. Akidah Imam Malik duk dalam tu.
Imam apa nama Asy-Syafi'i duduk dalam tu. Dan lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama. Banyak lagi. Hamad ibn Zaid, Hamad ibn Salamah, Abi Amr Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, Ishaq ibn Rahawiyah dan Lais ibn Sa'd. Tokoh-tokoh ulama saja hak Imam Bukhari wari dalam kitab tu. Sebab itulah ditutupkan. Tak boleh. Takut kepada mazhab salaf. Kenapa? Karena mazhab salaf ni pancaran cahaya dia gagah dan kuat. Apabila orang faham mazhab ni nescaya dunia ni hak gelap jadi cerah. Sebab itulah orang tu hak biasa nak duduk lah gelap tu dia tak sukalah kepada kitab Imam Al-Bukhari pada zaman tu. Sebab tu kita kena duk tahu juga. Kita orang ngaji ni kena duk tahu juga. Kita orang mengajar pun kena duk rajin royak juga nak bagi orang tahu. Supaya apa? Supaya kita boleh musyarakah. Boleh kita tahu sejarah dan boleh kita tahu jalan ni. Alim ulama kita nak bawa agama sampai kepada kita. Bukan mudah. Itulah sejarah sedikit di sini. Nampak tu tak? Kemudian, kata Imam yang ke-39 adalah ni. La radda liqada'ihi. Apa makna la radda liqada'ihi? La radda liqada'ihi. Tiada yang menolak akan qadanya. Terjemah gitulah. Mana tak ada mana-mana orang pun nak boleh menolakkan keputusan Tuhan. Tak boleh. Tak boleh. Kalau Tuhan buat keputusan nak jadi lagu mana, tak siapa ada pergi ukar. Apabila terkoci mari dah kata Tuhan nak gini, tak sabar kan. Dia akan jadi seperti itulah. Nampak dah tu, ia jadi akan seperti itulah. Tak ada dah jadi nak pergi berukah, nak pergi nak pergi buka, nak pergi selesai semula, tak dah. Tak dah. Ni makna kata akidah kita Imam At-Tahawi bawa datang mari nak kita faham. La radda liqada'ihi. Tuhan qada nak wi kepada orang ni rezeki ni. Tak saduk kuat kan orang lain nak ambil tak boleh. Pangkat ni Tuhan nak wi pada orang ni. Ya boleh dia awaklah pun tak boleh. Sebab tu orang reti masalah ni dia tak ada lah. Pasal duk berdeki, pasal duk tak puas hati, tak ada. Ya reti. Nampak tu tak? Ya faham molek di sini. Dia kata la radda liqada'ihi. Ini ding pengtafsiran ini salah kata pengtafsiran huraian bagi matan yang hadapai dulu tu. Tu hadapai dulu. Mana? Hak kita baca tadi. Hak mana kata muta'alin anil adad. Makna kata tidak ada gulawe bagi Tuhan. Nak mentalakkan keputusan Tuhan. Tak ada. Tak sawak kan Tuhan rakyat kata aku nak beri. Ya boleh. Aku tak saya beri. Tak boleh. Tu aku nak selamatkan negeri ni. Selamat. Aku nak seksa bala negeri. Ya, jadi gitu. Sebab tu Tuhan rakyat dalam surah Ar-Ra'd Tuhan katakan wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah Ta'ala itu kehendak akan satu kaum dengan kejahatan. Sebab apa Tuhan kehendak kejahatan kepada satu kaum? Sebab tak erti dengar. Sebab dia tolak kebenaran. Takabur di atas benda hak benar. Tak seterima benda hak benar. Itu makna kata hasil bagi dia setelah daripada dia buat tadi itu, Tuhan nak buat turun bala atas dia. Lalu Tuhan kata fala maraddalah. Tidak ada mana-mana pun nak boleh tolak, nak boleh tahan, nak boleh sekat, nak boleh berhenti daripada kehendak Tuhan nak membinasakan. Tak ada. Itu makna kata la radda liqada'ihi. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Takut. Takut apabila Tuhan kehendak gak, tak ada apa. Khandak habis yang tak molek tu lah. Kalau khandak molek, Alhamdulillah. Nampak tak tu? Di sini mari dengan cara umum. Nampak tu dah? Maknanya gitu. Kemudian, pula, wala mu'aqqiba li hukmihi.
Apa makna? Wala mu'aqqiba li hukmihi. Makna kana pula. Dan tiada yang mentakhirkan akan hukumnya. Takhir di sini makna kana? Makna kata nak gi ubah. Tuhan buat keputusan lagu ni, dia nak gi ubah hak Tuhan. Tak boleh. Tak sah buat lagu tu. Heran tu. Tak boleh nak buat lagu tu. Tak ada kuasa nak gi takhirkan. Nak gi ukalah juga lah kita nak kecek gak. Nak gi buat suku perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu buat keputusan, pasti benda tu kena berlaku sebagaimana Tuhan itu kehendak. Nak gi buat gana tak boleh. Tuhan raya? Ya, Tuhan raya. Imam pun ambil daripada pihak hak Tuhan dah lah. Wala mu'aqqiba li hukmihi ni makna bahasa Jawi kita mana tiada yang mentakhirkan akan hukuman. Hukum-hukum ni apa? Ihkam. Ihkam ni makna teguh. Teguh. Tetap. Turun mai gitu-gitu. Tu makna hukum. Tu makna hukum. Tuhan kata awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Tu dalil besar sekali. Wallahu yahkum, Allah Taala yang buat keputusan, la mu'aqqiba li hukmihi. Tidak siapa pun nak boleh mentakhirkan bagi hukumnya Tuhan. Tak ada. Wa huwa sari'ul hisab, sedangkan ia Allah Taala itu cepat dalam masalah hitungnya. Amal, hitungnya kesalahan, hitungnya kebaikan, kata lagi. Sari'ul hisab. Cepat. Hak nak daripada ayat ni, ayat 41 daripada surah Ar-Ra'd. Dia kata wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah Taala yang menghukum, tidak apa nama? Tidak ada jenis mana-mana nak mentakhirkan bagi hukumnya Tuhan, tak ada. Ini perkara yang wajib kita sebagai orang yang beriman dengan Tuhan kena tahu, kena reti, kena faham, kena pegang. Kena pegang. Ini adalah perkara yang tak ada larilah daripada apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi. Ya benar sungguh. Kita boleh tengok. Tuhan hendak gini. Rancangan manusia gitu, tapi Tuhan nak menyelamatkan. Boleh selamat. Ya duduk di Tuhan. Manusia naklah mana kikan ni ikut dia. Dengan itu orang gantung dengan Tuhan, ia akan ada jalan keluar. Orang yang gatal dengan Tuhan, ia akan ada jalan keluar. Ia tak ada, mana kata tak ada jalan keluar tu, tak ada lah situ. Nampak tu tak? Tak ada di situ. Baik, perkara-perkara ni kita kena tahu jadi jelas nah. Tahu jadi jelas, jadi molek. Kemudian wala ghaliba di amrihi. Wala ghaliba li amrihi, dan tiada yang mengalahkan akan pekerjaannya. Tak ada siapa dia boleh nak mengatasi akan akan pekerjaan Tuhan. Seolah kata pekerjaan Tuhan tak ada dia boleh pandai-pandai. Tak ada dia boleh pandai-pandai pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kerja Tuhan, kita orang tua pun duk royak, awak gano kerja Tuhan. Ajalah tu. Hari ni, mana kata hari kita duduk ni dah. Dengar kata bunga-bunga durian tempat kita ni tak lekat. Lalu orang yang ada Tuhan, ada iman, dia kata, awak gano kerja Tuhan. Ajalah tu. Jalan dah tu makna kata ia kecek tadi tu. Betul molek dengan ilmu hak yang ngaji belajar mari. Ia pegang kena orang panggil imanuhu rasikh. Iman yang bersih lagi tetap. Terkadang ilmu kita ngaji di jamiah, ilmu kita mengaji di tempat ngaji yang tinggi dan sebagainya, terkadang orang biasa awamun nas dia dengar kata tokoh-tokoh ulama umpama ni daripada ulama tempat kita, dia lebih gagah pegangnya dia. Lebih rasikh, lebihnya tetap pegangnya dia. Ada lagu tu. Sebab tu jangan kita buat gaduh main. Aku mengaji tinggi, jangan buat takabur di atas orang tak mengaji, tak boleh.
Takabur ni tak molek, takabur ni Tuhan marah. Mengajilah tapi jangan takabur atas orang. Tak boleh. Tuhan tak kena, Tuhan tak setuju. Nampak tu tak? Takabur ni buat emo dengan kata buat emo dengan perasa buat emo dengan fikir. Takabur belaka. Payah tubik jadi budi pekerti selalulah. Ya tubik. Jadi tak molek tu. Jadi seolah kata la radda li qada'ihi wala mu'aqqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi. Ulama kata 3 perkataan ni makna dia tu mutaqarib. Apa makna mutaqarib? Makna lebih kurang. Bahawa apanya ulama wari banyak gitu lalu kecek so tak boleh. Ini yang panggil tafannul al-ibarah. Tafannul al-ibarah mana cakap nak jadi dengar sedap telinga. Panjang sikit pun tak apa, tapi sedap. Berasa kata nak dengar tambah. Tak berasa jemu. Itu dia. Cara-cara dia belaka tu, ya ada cara dia. Bunga perkataan. Nah, cara-cara kita nak susungnya, susun ni, pasti kita kena tahu. Pasti kita kena jelas nak letak di mana. Perkataan kita nak tubik daripada lidah kita ni nak kena letak di mana. Kena tengok masa, tengok suasana, tengok udara, tengok keadaan. Bukan nak kecek tu dia tak cidik. Juga tulis sehat kita nak tulis, nak letak di dalam kitab kita, nak letak dalam buku kita, letak dalam risalah kita. Dia kena pilih kata jadi molek. Di situlah ilmu balaghah mai duk kontrol. Ngaji dah cara nak tak susun ni tu, imla' pun kita mengaji, nahwi pun kita mengaji, sarfi pun kita mengaji, qawaidil insya'i pun kita mengaji, al-balaghi pula untuk nak susungkan perkataan jadi molek. Tahsinat orang panggil, nak mengelokkan kalimah. Bahasa Jawi pun baik, bahasa Arab pun baik, bahasa Tai pun baik, bahasa Sia pun baik, tak kira. Ya kena ada belaka. Sebab itulah kita apabila kita mengaji dengan alim ulama kita hak hebat-hebat ni, ya ada cara dia. Cara susunnya dia. Kita perhati tengok tu, kalamuhu nur. Kalau dia itu ada cahaya. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata kalamuhu tuktab bima'iz zahab. Ditulis dengan air emas. Air emas ni mana? Kalam yang ada harga lah. Cakap pen ni ada harga. Ada cakap pihak tak ada harga. Kecek tak ada harga. Orang ada harga cakap pihak, orang berakal. Orang yang ada budi pekerti, orang yang ada akhlak. Ini tak kira muda ataupun tua. Terkadang tua tapi tak ada akhlak, tak erti nak cakap ada. Muda ada akhlak, ada erti nak cakap pun ada. Hak sebalik pun ada juga. Terkadang orang tua ni mekar molek. Hak muda tak gerak. Hak muda tadi tak mekar. Ada, dia boleh balik pergi mari. Ya, di atas orang masing-masing. Cuma kita nak buat lagu mana diri kita, kita suluh lah. Tak suruh kata kok orang lah. Suluh diri tengok. Alah mana diri kita. Itu maknanya, kata Imam At-Tahawi di sini. Kemudian, coba kita tengok pula di perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala seterusnya. Kata lagu mana? Coba tengok fakrah yang ke-40. Ya derah juga mengaji pasal ni. Derah juga, tak apalah. Imam katakan, amanna. Amanna bidzalika kullihi wa alqaina. Apa nama baca katanya? Wa anqanna anna kullan min indihi. Wa iqanna anna kullan min indihi. Amanna bidzalika kullihi. Berarti molek sini. Cuba kita tengok jadi molek. Dia kata amanna, perkataan amanna ni isyarat klik nanti dulu. Amanna, kalimah aman ni makna kan? Kami beriman. Ataupun beriman oleh kami. Kami di sini siapa? Tuju mula-mula iaitu imam. Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Tapi datang kalimah nahnu di sini ni orang panggil kata kan?
mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Tak itu kita dah ngaji dalam nahwu tu kan? Ya kecek serta ya khitab pada orang. Ni bahasa Arab tu ya guna. Ana tu lain, nahnu tu lain. Nahnu ni ada dua dalalah. Ya kecek seorang tetapi sertai dengan orang lain. Boleh juga. Ataupun dia kecek seorang untuk nak jadi pengganti, nak besarkan diri. Boleh juga. Tu dalalah nahnu tu. Adapun ana tu mutakallim wahdahu. Dia kecek seorang dia. Dalam bahasa tu kan, kita duk mengajar, itu hak kita duk mengaji tu. Malam-malam tu. Tu makna kata amanna, kami beriman. Kalau kita nak terjemah dengan fi'il dulu pun tak apa. Beriman oleh kami. Beriman oleh kami. Hera gitu, beriman oleh kami. Datang dengan siap hak fi'il madhi ni makna kata nak takkid kalam. Makna kata aku beriman sungguh. Aku beriman sungguh. Kalau kata nu'minu bidzalika kullihi, bezalah mana? Muhammad. Dengan kata amanna bidzalika kullihi dengan nu'minu bidzalika kullihi. Bezalah mana di antara dua ibarat tu? Madi mudhari'. Ya, kita boleh ayat banyak tu. Tapi dalalah gapo yang menunjuk imam dia guna dengan sirah madhi sini? Kerana tufidu ta'kid. Tufidu at-ta'kid, nak jazamkan. Bab akidah tak boleh nak buat tulis pasal kata ihtimal gitu. Sebab dah tu. Sebab tu ibarat hanya tulis satu-satu tu ada harga. Betul dengan tepat dia dan jelas dengan maksud dia. Tu nah. Jadi amanna bidzalika kullihi, mana kan? Telah beriman kami dengan demikian itu sekaliannya. Bidzalika bahasa apa nama? Dengan. Dengan di situ tu setengah ulama yang kata nak takkid. Nak apa? Nak takkidkan kalimah ataupun nak mengejakkan kalimah, nak mengejakkan jumlah. Zalika tu duk mahal gapo situ? Kalau mahal i'rab duk mahal asal tu gapo situ? Gapo dah? Maf'ulun bih. Asal jumlah amanna zalika kullahu. Asal kot tu. Tetapi bubuh ba masuk nak takkidkan kalimah. Kata aku beriman, mari dengan sirah fi'il madhi. Tengok. Kemudian datangkan ba lepas daripada tu pula. Uslub ni gagah. Mana dua takkid di sini. Makna kata kami beriman dengan demikian itu. Zalika tu panggil isim apa tu? Ismul isyarah. Isim isyarat nah. Baik. Kemudian mana musyarah ilaih? Amanna. La, bukan. Musyarah ilaih bahaya musyarah ilaih mana apa? Hak ya tunjuk kepadanya. Tu gapo tunjuk sini ni? Tunjuk nu pada perkataan naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Klik sana. Satu makna kata amanna bidzalika. Zalika tu klik sana. Faham lagi? Cuba royak. Mana isim isyarat sungguh dalam zalika tu mana? Murajaah sikit. Lama takut lupa lu harabiah. Mana isim isyarat Abdullah? Za tu isim isyarat. Lam tu lil bu'd. Kaf lil khitab. Seko tu. Waktu nak mengaji, ini panggil durus. Panggil durus. Durus ni, durus. Kalau durus hak nung, hak lain hak di Surian, agama pula. Ad-durus dengan sin. Lah mana? Hak ni makna kata kita nak mengaji. Nak palit orang, nak intouch orang jadi orang reti dan alim pandai, amo ngaji gini kok kata orang apa? Satu ke satu, sekelimah ke satu kalimah, baris ke sebaris, jumlah ke sejumlah. Ya gitu cara kita mengaji. Barulah hasil diri kita sebagai orang yang reti. Kalulah muhadarah lain. Muhadarah waktu kita kerja, mari teh. Tu muhadarah. Kalau khutbah lain pula. Hera tu, ya bab yang lain-lain.
Hak tinggi sekali, apa? Al-munazarah. Cara perpentingnya ketah kerja, kata gini. Dalam fiqh banyak. Idza qulta qultu lak. Apabila mun kata gini, aku jawab gini. Banyak dalam fiqh. Dah, banyak dalam fiqh. Dalam apa nama ilmu akidah tak kena kejek dah, banyak benar tu. Itu cara dia. Sebab itulah kita kena belajar wirti belaka. Belajar wirti belaka. Amanna bidzalika, dengan demikian itu. Orang tanya kata isyarat klik mana ni zalika ni? Klik mana tadi? Klik kata naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah ila akhirih. Sampai ke sini. Ambil dia awal hingga mana? Hingga mata ni, mata ke-40 ni. Nampak tu tak? Tu kita reti, kita faham molek. Kamal ni datang kalimah kullihi. Kalimah kulli itu makna kan? Kalimah tufidut taukid. Kalau kita ngaji dalam Arabiyah, ya ada lafaz-lafaz taukid. Orang panggil taukid ni lagu ni. Lafaz taukid. Jami'ihi kullihi, pokok dia tu. Nampak tu tak? Tu kita kena tahu. Semua. Tak boleh buat habis. Tak boleh buat kata setengah-setengah. Kena ambil habis. Faham lagi tu? Ambil habis. Tu ambil habis. Sudah situ. Kemudian wa aiqanna, dan kami itu yakin. Yakin ni makna gano? Cuba syarah sikit yakin makna gano. Al-yaqin ay al-imanul ladzi la yukhalitu asy-syak. Tu makna kata iman kita benar di dalam hati kita yang tak campur dengan keraguan. Tu mana yakin. Tak mana kata tak campur. Supaya kita i'tikad kata ini adalah kalam Allah campur. Tak, tu panggil yakin. Nampak tak gitu? Tu makna al-yaqin. Faham malak tu dah? Al-yaqin. Faham jadi jelas. Supaya kita itu boleh faham apa maksud iman di sini. Imam di sini. Anna kullan min indihi, bahawa sesungguhnya semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Anna kullan min indihi. Apa makna kullan min indihi? Semua takdir hak berlaku mari depan mata kita, hak masuk di dalam diri kita ataupun duk sekelilingi kita, semua itu gapo? Daripada Tuhannya satu. Semua nikmat pada mana? Semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan katakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum, dan tidaklah benda hasil pada dirimu tu daripada nikmat mana-mana pun, malaikat daripada Allah. Malaikat daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah wa aiqanna anna kullan min indihi, bahawa sesungguhnya tiap-tiap daripada Allah Subhanahu wa taala, maknanya tiap-tiap perkara yang berlaku pada kejadian benda ada ni, maka dia itu duduk bawah retah Tuhan, duduk bawah pentakdiran Allah Subhanahu wa taala. Tak keluar daripada tu. Tak keluar daripada tu. Sebab tu Tuhan pernah hemat orang yang tak saya beriman dengan Tuhan. Hemat tu baik. Ya ma'syaral jinni wal ins. Alam ya'tikum rusulun minkum. Apa nama ayat daripada surah Ar-Rahman. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Hei manusia dan jin, kalaulah mung tu tak saya nak tunduk pada retah aku, tubik luar daripada bumi aku dan langit aku. Boleh? Nak hidup mana? Nak hidup mana? Bumi Tuhan, langit Tuhan, nak hidup mana? Tu nisbah bagi langit, nisbah bagi Tuhan, itu nisbah langit, nisbah bagi bumi. Maka dalam itulah masuk pentakdiran Tuhan dan pentadbiran Tuhan. Tak lari. Nampak dah gitu? Tak lari. Itu maknanya gitu.
Imam ki pahal daripada mana ni? Kata wa iqanna anna kullan min indihi, pahal daripada mana? Bahaya daripada firman Allah Subhanahu wa taala suratul Nisa ayat 78. Tuhan katakan, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Lalu Tuhan kata kullum min indillah, semua itu tu tak kira hasanatin ataupun sayyi'atin, semua itu bawah pentadbir Tuhan, bawah kata Tuhan, bawah kehendak Tuhan belaka. Tak ada lari. Tak ada gitu. Ni kita ambil ayat mari ni supaya kita nak wiri rapat. Nah, kita ke mazhab salah ni nak wiri rapat di antara perkataan ulama kita dengan syarah ulama kita, nak wiri rapat. Dengan perkataan ulama kita, syarah ulama kita, dengan ayat Quran nak wiri rapat. Tak sewi jadi ada perantara rengai ke tak se lagu tu. Habis itu nah. Tu dia. Jadi itu pada setengah daripada ulama kita dia berilah pengertian di sini. Maka tak larilah daripada apa yang kita sebut di tadi. Sebut tadi. Semua itu masuk dalam bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala belaka. Ini bab apa ni? Bab sakut kita, hak kita dengan Tuhan kita cara nak beriman. Cukup. Nampak tu tak? Dia bawa kita mari sampai sini. Sampai di mana? Sampai 40 mata semua. Ambil dimula hingga matan yang ke-40 ni kecek bab siapa ni? Kecek bab siapa? Kecek bab Allah Subhanahu wa taala. Kecek bab Tuhan kita. Tak ada lari daripada tu. Kamar dia nak pindah lah sikit. Nak pindah lagu mana? Nak pindah daripada kecek Tuhan nama kecek bab Rasulullah sikit. Sebab kita kena beriman dua. Tak gitu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kena beriman dengan Allah Taala dan Rasul. Dua kalimah syahadah, bukan satu kalimah syahadah. Ia kena ada dua. Faham tak? Ia kena ada dua. Lagu mana? Kita tengok sikit, tengok pada masa tu. Ada lagi sikit. Kita tengoklah dulu. Dari setara mana sekadar tu. Dia kata qala rahimahullahu ta'ala wa anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba. Tu nampak dah tu? Wa rasuluhul murtada. Ni tiga perkataan. Wa anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada. Tiga perkataan. Gapo pula yang nak royak kita? Cuba dengar. Makna sepatah lalu, belum daripada nak masuk syarah, dan bahwasanya seorang lelaki yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba Tuhan. Abduhu ay Abdullah, hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Mustafa, yang terpilih. Nabi kita ni nabi yang terpilih. Nabi yang terpilih. Wa nabiyyuhul mujtaba, dan nabi yang yang diambil. Mujtaba ni makna kata tak larilah daripada lafaz al-Mustafa tu. Tu nampak dia tu. Yang makna kata dia sebagai hamba nabi yang Allah Ta'ala waktu wahyu kepadanya. Itu makna mujtabah. Tuhan pilih Nabi kita sebagai orang nak terimakan wahyu Quran pada akhir zaman. Lagi kita akan syarah lah. Akan syarah. Wa rasuluhul murtada, dan rasulnya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Tuhan pilih dengan iradatun kauniyah. Tuhan redha dengan iradatun syar'iyah. Tengok. Tuhan mengadakan Nabi, makna menjadikan Nabi daripada tak ada kepada ada. Dengan kehendak ki. Ya, dengan kehendak ki. Kehendak ki apa? Kauniyah. Kehendak dengan umum dia.
Umum masyiah Tuhan. Umum khanak kita Tuhan nak mengada nak menjadi. Apabila Nabi datang pada ini dunia, Tuhan redha pula kepada dia. Dua boleh. Khanak nawi ada serta redha setelah daripada ada. Hak tak senya, khanak nawi ada tapi Tuhan tak redha. Kita pun tak sel lagu tu, hidup pada dunia pun kita tak sel. Mak pak menyebabkan kita mari pada dunia tapi tak kasih kita. Nak tak? Nak tak? Tak sel. Tak ada keadilan dengan kita. Misal kata lah, tak ada pun mak pak lah tu misal kata. Tak ada keadilannya gitunya gini. Puasa kan? Ayolah. Walillahil mathalul a'la. Tak kena ada banding lah Tuhan tu. Nampak lah tu? Tetapi nak kita faham. Kita misal-misal ni untuk apa? Litakribil afham. Nak mendekatkan fahami sahaja. Wa illa, kita sebagai orang Islam ini, orang beriman, tak banyak misal pun kita beriman dah. Ya gitu. Cuma ulama duk sebut misal tu misal ni supaya nak kejap lagi. Molek juga. Molek juga. Dia kata telah mengikrarkan oleh muallif di dalam kalam, iaitu di dalam perkataan imam di sini yang mendahului kata bahagia bagi tauhid salaf. Mana ada berapa bahagia? Ada 3 bahagia. Bagi tauhid ini bagi dengan cara al-istiqra'i. Bagi dengan kita tilik dan periksa terhadap Al-Quranul Karim dan hadis Nabawiyah. Kata gapo kah Tuhan ada ayat dalam Quran? Wa ema Tuhan ada ayat hak kejadian dia sungguh dalam Quran. Wa ema Tuhan ada panggil manusia semua mengabdikan diri kepadanya. Wa ema Tuhan ada mengenalkan diri dia dengan sifat dia, nama dia, perbuatan dia. Tak lagi. Tak lagi daripada tu. Maka syariat masuk dalam mana? Masuk di dalam perbuatan Tuhan. Hak Tuhan syarak mari. Lagi ke tak? Tak lagi. Sebab itulah tak ada orang yang menetapkan tauhid 3, malaikat nak puja lain pada Tuhan. Nah, tak menetap tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Oh, tak begitu, tak begini, tak ada qawaid, tak begitu, tak begini. Cuba paling tengok pada peribadi dia, hidup pada dia, orang hak pasal tu lah ni, bukan semua. Wa iman nak mengajak kepada sembah lain pada Tuhan. Wa iman nak mengajak orang buat rangkaian. Wa iman nak buat perkara-perkara yang tidak diredai oleh Tuhan. Ya tu. Cuba kita perhati, tengok suluh, tengok. Nah, dia nak buat tempat menazar, nak puja lain pada Tuhan, puja kubur, pujanya apa nama hatu raya, pelik-pelik gitu ya. Sebab tu tak sah kepada kita nak tahqiqkan al-uluhiyah kita, perbuatan hamba tu nak wis tunggal kepada Allah Ta'ala tu, tak sah. Tak sah apa? Kerana dia nak adalah maslahat-maslahat dia. Tak usah kacau lah, kata. Nah, tak usah kacau hak tu, tak selamat. Tak selamat. Kemudian, sebut setengah-setengah daripada nama-nama Tuhan, dan sebut akan musannif kita ni sebut akan beberapa perkara daripada kita nak mengasalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif kita sebut pula lepas pada tu baris sakut paut dengan qada dan qadar. Tak larilah. Tak lari daripada tu. Setelah daripada dok kecek mari panjang mari tu, seolah kata kita nak buat kesimpulan. Nak buat kesimpulan hak kita mengaji pada perkataan email hak pertama sampai ke fakrah yang ke-40 ni, gapo kesimpulan? Kesimpulan dengan cara kasar-kasar ni gini. Lah mana tengok. Kami nak kata pada cara kita nak mengasalkan Allah Ta'ala, kita kena pegang dengan taufik kekuatan daripada Tuhan kita. Kata mana? Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu, dan semua makhluk itu milik bagi Tuhan. Dan tidak ada Tuhan yang patut layak kita terima kasih malaikat dia Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Tuhan kita ni bersifat dengan sifat kesempurnaan yang suci daripada kekurangan
inilah makna dengan cara umumnya hak kita dah menyaksi kata asyhadu an la ilaha illallah. Dengan sebab itu nyatalah kata munasabahnya daripada ya wayak ha tu ya wayak pula ha apa? Ha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ataupun wa anna Muhammadan abduhul mustafa. Ha salah gitu. Tu dengan cara ringkas tu, dengan cara ringkas. Tu tak? Pas kalau kita nak ambil amin buat lah mana? Nak ambil amin kata gini. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi innallaha wahidun la syarikalah wa naqulu fi sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'taqidina bi taufiqillah inna Muhammadan abduhul mustafa. Macam itu. Cara nak ambil dia tu kalau kata, "Pak kita nak ambil lagu mana? Nak buat kesimpulan satu dah." Kemudian kita nak apa pula? Nak wipeh ke jumlah ni dengan jumlah ni nak buat lagu mana munasabah tu. Di antara Allah Taala dan Rasulullah tu munasabah lah mana? Buat gini. Ya hajar belaka. Ulama kita ya hajar. Kata mana? Naqul, kami nak kata pada kita nak mengasaskan Allah Taala hal keadaan kita i'tiqad tadi pegang tadi itu dengan taufik Allah Subhanahu wa taala bahawa sesungguhnya Allah Taala itu asa, tidak adanya menyekutu baginya, dan kami nak mengaku juga tentang hal keadaan Nabi Muhammad itu yang kami itu pegang dengan pertolongan Tuhan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba yang terpilih. Tu cara kita nak ambil amil kalau bahasa orang ngaji kan. Tu dia. Sebab apa? Salah kata ulama dia kata di sini ni wakpo baca inna ya kira habis. Setengah baca anna, tapi kita tak nak masuk sini. Kalau baca dengan inna panggil maqulul qaul. Kalau baca dengan anna dia salah kata ataf kepada anna depan tu. Wa iqanna anna Muhammadan abduhul mustafa. Duduk situ. Nampak tu tak? Ya cara habis ulama kita, ya cara habis. Tak apalah. Kita nanti bercara satu ke satu lah. Satu ke satu. Nampak malam ni kita sudah sinilah dulu. InsyaAllah kita masuk bab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pengajian yang lagi akan datang lah. Biiznillahi ta'ala. Kita ikuti bersama. Kita nak kenal Nabi kita daripada Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala sebagai tokoh ulama salaf yang duduk di atas mazhab salaf, yang nak royak kita lagu mana. Nah, kau ngaji kitab ulama kau tua ni mana tengok umur. Imam Tahawi ni mati bila? Cuba tengok Imam Tahawi mati bila? Cuba royak. Tanda tak lagi? Tak tahu. Pergi cari mari. Esok royak kata mati bila, hidup bila. Nampak tu tak? Pergi tengok sendiri. Royak dah gitu. InsyaAllah kita berhenti sini dulu malam ni. Biiznillahi ta'ala. Supaya kita, boleh kita murajaah lah pula lah. Apa hak kata oleh ulama kita ambil di awal hingga akhir. Kalau kita masa duk ngaji dulu, sampai sini periksa. Sampai sini periksa dulu. Nak tengok kata faham secara mana. Bahasa siah kena perempuan. Kena buat apa yang kata pemperiksaan. Lagu mana faham ngaji ni secara mana. Supaya kita nak akad tarah kita. Ya kena ada periksa juga. Buat apa periksa? Dua-dua dulu. Tahriri dengan syafawi. Mulak serta tulis. Kena faham sungguh. Barulah kita nak bawanya pula ilmu pengetahuan ni kepada umat masyarakat. Kalau kita tak nak penat dengan ilmu, bagaimana kita nak bawa umat tu pergi? Kalau kita tak kualiti, kita nak buat lagu mana umat tu jadi kualiti, tak boleh jadi. Sebab itulah kita tu kena jangan malah. Jangan hemah rendah-rendah. Jangan kita itu memperlekehkan ilmu pengetahuan. Jangan masuk dalam hasutan syaitan. Berhenti. Tak sah dah. Tak sah. Dia mau duk royak belakang dah. Dia mau buat belakang dah. Gitu gini. Akhir sekali tak ada buat gapo. Ni apa panggil hasutan daripada waswas asy-syayatin. Fa na'udzubillahi min hadza. Maka pada malam ini sekadar sahaja dulu.
Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita boleh faham apa yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di dalam perkataan matan At-Tahawi ini. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.